Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 12 Februari 2024. Kerajaan negeri akan menganjurkan sambutan perayaan Tahun Baharu Cina dan Krismas peringkat negeri mulai tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata ini bermakna semua perayaan besar di Sabah akan dikendalikan secara rasminya oleh kerajaan negeri. Datuk Haji G mengumumkan perkara itu ketika berucap merasmikan Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina 2024 peringkat Sandakan. Sehubungan itu, beliau mahu rakyat memanfaatkan sambutan perayaan seumpama sebagai platform untuk menyemai, memupuk dan mempertahan keharmonian dan kerjasama dalam kalangan rakyat. Dalam pada itu, Datuk Haji G memberitahu kerajaan prihatin dan serius membantu rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Ia terbukti menerusi peruntukan untuk pembangunan badan keagamaan bukan Islam, sekolah mubalik, sekolah jenis kebangsaan dan persendirian di Sabah sebanyak RM56.75 juta. Selain itu, RM1.5 juta turut diperuntukkan untuk membekal kepala singa di seluruh Sabah. Beliau berharap Tahun Baharu Cina kali ini akan terus melonjakkan ekonomi negeri ke suatu tahap yang lebih baik daripada tahun sebelumnya agar ekonomi terus kukuh sekaligus menarik lebih ramai pelabur ke negeri ini. Sejurus selesai merasmikan program ini, Datuk Haji G turut menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina bersama pimpinan masyarakat Tionghoa Sandakan. Jabatan Kerja Raya JKR Sabah digesa lebih proaktif dalam menyelesaikan isu-isu penyelenggaraan jalan raya di negeri ini. Ia susulan aduan yang diterima daripada orang awam sejak kebelakangan ini berhubung kerosakan jalan raya yang berlaku di beberapa laluan utama. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Shah Helmi Yahya berkata pihaknya juga akan berhubung dengan pihak persekutuan untuk membuat perbincangan lanjut berkenaan isu penyelenggaraan jalan persekutuan di negeri ini. Saya telah memanggil pengarah Jabatan Kerja Raya Sabah untuk melihat dengan lebih proaktif dan berkesan tentang isu penyelenggaraan jalan kerana kita sedia maklum banyak jalan-jalan raya khususnya jalan persekutuan, jalan negeri di Sabah yang mana telah melepasi had desain had umur mereka bentuknya. Ditambah lagi dengan di beberapa kawasan yang mana terdapat lori-lori daripada ladang-ladang sawit yang membawa muatan berlebihan yang sudah tentu memberi risiko tentang kepada kerosakan jalan raya dengan lebih mudah lagi. Datuk Shah Helmi yang juga timbalan Ketua Menteri ditemui media selepas Majlis Perasmian Festival Tahun Baharu Cina FTBC 2024 di Pitas. Mengenai pembangunan di daerah Pitas, beliau meminta agar pejabat daerah Pitas dan Majlis Daerah Pitas bersama agensi berkaitan sentiasa merancang dan mengemaskini pelaksanaan pembangunan di daerah itu. Jadi apa yang dirancang kita mesti kemaskini. Kadang-kadang jadual perancangan itu tergendala disebabkan faktor kewangan. Tetapi apa yang kita mahu ianya dikemaskini supaya apabila sesuatu pelaksanaan pembangunan itu dijalankan, maka ia selari dengan perancangan jabatan-jabatan lain juga. Terdahulu beliau mengumumkan peruntukan segera sebanyak RM100,000 kepada pejabat daerah Pitas untuk menaik taraf gerai-gerai jualan peniaga kecil di dataran Salimpodon Pitas selain sumbangan RM5,000 kepada penganjur FTBC untuk menjayakan persembahan silat paling ramai untuk direkodkan dalam Asia Book of Record. Penduduk daerah Keningau diingatkan agar tidak mendirikan sebarang rumah atau premis di tepi sungai. Ahli Parlimen Keningau Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata keadaan cuaca tidak menentu terutamanya hujan lebat berterusan mengundang risiko di kawasan tersebut. Datuk Dr. Jeffrey menegaskan kawasan rizab sungai juga perlu dipelihara dalam usaha memastikan sumber air dan persekitarannya bersih tanpa pencemaran. Kita sudah bagi amaran kepada masyarakat kita, publik supaya berjaga-jaga. Jangan buat rumah di terlampau tepi sungai
dan buat amalan baru iaitu pelihara dan cintai alam sekitar kita. Maka dengan amalan itu kita boleh sedikit sebanyak mengurangkan kesan yang negatif. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri ditemui pemberita selepas walkabout sempena Tahun Baharu Cina di sekitar Pekan Keningau. Mengenai program tahunan ini, beliau berkata ia bagi mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara masyarakat dan pemimpin di daerah itu. Rakyat disaran mempelajari dan menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa ibunda dan bahasa antarabangsa. Kemampuan menguasai lebih daripada 3 bahasa merupakan satu kelebihan kerana bukan sahaja menambah ilmu, malah dapat mengeratkan hubungan kemasyarakatan. Dan pada saya, bahasa Mandarin itu adalah salah satu bahasa antarabangsa yang mesti dikuasai oleh rakyat Malaysia. Sebab itu saya menyokong sepenuhnya kewujudan sekolah jenis kebangsaan Cina misalnya yang menawarkan bahasa penguasaan bahasa Mandarin ini kepada para pelajar, bukan hanya di kalangan pelajar masyarakat Cina tetapi juga masyarakat Bumi Putera yang lain. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict menyatakan demikian kepada media selepas program sambutan Tahun Baharu Cina daerah Putatan. Tambah beliau, keharmonian juga akan lebih mudah dicapai sekiranya dapat memahami bahasa dan budaya kaum lain sekaligus menyatukan dan mengintegrasi rakyat di negara ini. Projek pembinaan jalan baharu dari Kampung Tanjung Batu Keramat ke Kampung Pasir Putih Blok B sepanjang 2.5 km akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13 RM ke-13. Projek tersebut turut melibatkan pembinaan jambatan menghubungkan Kampung Tanjung Batu Lok Pon dengan Kampung Pasir Putih Baru serta Kampung Pasir Putih Blok B dengan Kampung Pasir Putih seberang. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, pembinaan jalan baharu itu bagi mengatasi kesesakan lalu lintas terutama pada waktu puncak. Kita harapkan projek ini dapat dilaksanakan segera. Saya difahamkan ia akan dimasukkan ke RMK 13, maknanya 2026. So kita akan pastikanlah kemudahan ini dapat diteruskan untuk memberi manfaat dan juga memberikan kebaikan kepada penduduk di sekitar Mukim Pasir Putih Tawau. Datuk Muhammad Suryadi yang juga Adun Tanjung Batu ditemui pemberita selepas sambutan Tahun Baharu Cina dan ziarah kasih rumah warga tua air panas di Tawau. Tambah beliau, ketika ini hanya satu jalan yang menghubungkan ke semua kampung terbabit sekaligus menyukarkan operasi penyelamatan sekiranya berlaku bencana. Hari terakhir proses pengundian awal sempena pemilihan umum Indonesia Pemilu 2024 yang diadakan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Kota Kinabalu berjalan lancar. Lebih 1,300 warga Republik itu menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri Lingga Setiawan, 11 pusat pengundian ditetapkan iaitu 8 di KJRI dan 3 lagi di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Pengundian Raya Indonesia di Sabah sudah berlangsung sejak tanggal 4 sampai tanggal 8 Februari yang dilakukan oleh 448 kotak suara keliling. Mereka bekerja di seluruh wilayah kerja Kota Kinabalu, mulai dari Labuan, wilayah pedalaman, dan Pantai Timur. Semua pengundi di wilayah itu berjumlah kurang lebih 93.000 list nama. Jumlah undi akan dikira Rabu ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC, Kota Kinabalu. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.